Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi selamat petang kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kepada seluruh umat Islam yang dirahmati insya-Allah. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Jadi insya-Allah selamat petang. Jadi hari ni kita sembang-sembang santai tuan-tuan. Sembang-sembang santai dengan bertemakan tajuk zaman penyatuan Islam dan zaman kegelapan yang sudah dekat dengan kita semua umat Islam hari ni. Tanda-tanda zaman kegelapan hari ni ialah apabila berlakunya maksiat, berlakunya macam-macam dengan umat Islam, dan berlakunya macam-macam bala yang telah Allah Ta'ala hantar pada kita semua. Jadi ketahuilah kalian semua bahawasanya zaman kegelapan tu telah muncul, yang hampir dekat lah, dah hampir dekat dengan kita. Jadi kalau kita masih leka lagi, saya tak tahu nak cakap apa dalam Facebook ni kita nak bercakap banyak-banyak pun susah. Sekejap lagi mereka kata kita macam-macam. Jadi kita kena faham lah, apabila kita hidup dalam keadaan zaman ni, zaman kegelapan ni cukup dah hampir dekat dengan kita. Kalau hari ni kita tak jaga anak isteri kita, tak tahu nak cakap lah. Kita tak tahu nak cakap dah. Zaman fitnah, zaman segala-gala zaman yang keluar, zaman tipu daya, macam-macam. Umat Islam kena macam-macam hari ni. Kenapa tuan? Sebab kita dah leka. Kita dah leka, kita dah lemah, maka akan berlaku lah musibah daripada bala bencana daripada Allah SWT. Kita tengok hari ni bagaimana satu persatu Allah Ta'ala hantar bencana dalam negara kita ni, negara Malaysia ni. Dulu tak ada sangat macam ni lepas banjir teruk, mai dia mai putih beliung, dia mai ribut taufan, macam-macam. Pasal apa tuan? Pasal kita dah tinggalkan dah amalan-amalan tok guru kita dahulu kalau di mana tu, hati-hati tu. Saya nak pergi ke Bidung lah, pusat rawatan baru nak pergi tengok Ustaz. Jadi sembang-sembang lah. Hari ni rasa benda nak kena sembang, nak kena bagi tahu dengan share dengan tuan-tuan. Saya tengok hari ni di Malaysia ni agak kurang lah kita hari ni kefahaman tentang kebangkitan umat Islam, tentang ilmu-ilmu yang telah banyak telah ditinggalkan kepada kita oleh tok-tok guru kita, tok-tok nenek kita. Banyak dah kita tak buat, banyak dah kita tinggalkan. Dan hari ni bila kita buat benda ilmu-ilmu kebatinan ni untuk mempersiapkan diri kita ni, kita ditangkap, didakwa, dikatakan kita ni ajaran sesat. Saya agak sedih ya. Saya rasa agak sedih. Saya agak sedih. Dan belah-belah Indonesia saya nampak hari ni mereka dah mula sedar. Banyak dah pemuda-pemuda mereka yang maukan ilmu-ilmu dan belajar balik ilmu-ilmu dahulu, ilmu-ilmu para wali, ilmu-ilmu para awliya Allah. Mereka dah sudah belajar. Tapi di Malaysia ni agak kurang lagi, tak dapat sambutan lagi, tak dapat lagi perhatian. Jadi saya kena terang juga kepada tuan-tuan hari ni. Tuan-tuan tengok hari ni, zaman hari ni, apabila kita buat majlis, kita zikir kuat-kuat nama Allah, Allahu Allah, tak kira la ilaha illallah, kita akan dianggap sesat. Saya pun pelik bila kita buat zikir menyebut nama Allah walaupun dengan keadaan yang kuat, kita memuji Allah, mai kot mana sesat tu. Yang kita heran apabila majlis konsert-konsert yang melalak-lalak, yang tentu hala ni semua tak ditangkap, tak ditegur, tak dikatakan sesat. Majlis lara, campur lelaki perempuan, ikut suka, campur minuman keras, tak ditangkap, tak didakwa. Tetapi kita apabila kita
bawa ilmu-ilmu zikir, kita bawa ilmu-ilmu tarikat, yang untuk kuatkan diri kita, maka kita dikatakan sesat dan sebagainya. Sedangkan kita berzikir dengan nama Allah, kita ta'ajub dengan nama Allah, kita ta'ajub dengan keajaiban, kita ta'ajub dengan keesaan dia, dengan aizah dia. Tapi hari ni habis. Sebab tu hari ni kualiti kita tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, tanah Melayu, tanah Melaya ni, tuan-tuan, tanah Malaysia, tuan-tuan, cukup barakah, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab para awliya banyak di Malaysia, tuan-tuan. Cuma kita sebagai rakyat yang tak tahu di mana awliya kita duduk. Sebab apa kita tak tahu? Sebab pertama, kita tidak mencari mereka. Dan hari ni banyak dah para awliya Allah, banyak dah para wali Allah yang telah diangkat oleh Allah. Boleh dikatakan dengan sekaligus. Lepas sebulan Tok Guru ni tak ada, lepas seminggu Tok Guru ni tak ada, lepas seminggu orang yang alim tak ada. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita yang meninggalkan mereka, tuan-tuan. Kita membiarkan mereka, tuan-tuan. Dan hari ini Allah dah ambil. Alhamdulillah. Jadi saya harap hari ni saya nak sembang santai-santai, tuan-tuan. Kita nak sembang santai. Sebab tu kita lemah, kita tak kuat, tuan-tuan. Marilah umat Islam, marilah wahai pemuda-pemuda, belajar baliklah ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para wali ni. Tak usah duk kira lah orang nak kata kita ni bid'ah ke apa ke. Yang penting kita tahu niat, innama amalu biniat kita dengan Allah. Tak ada benda kita nak minta daripada selain daripada Allah. Segala ilmu semua ada dengan Allah. Cukup-cukuplah kita ligan dunia ni, tuan. Dunia ni semakin hari semakin kita ligan, semakin kita tak cukup. Tak percaya, tuan-tuan, saya cakap saya, tuan-tuan tengok orang-orang yang hidup dah berjaya, yang banyak harta benda, mereka masih lagi meligan, masih lagi sibuk dalam mencari wang ringgit. Walaupun mereka telah kaya. Itulah hakikat dunia, tuan-tuan. Apabila kita nakkan dunia, kita akan kejar dunia ni sampai kita tak dikejar-kejar. Kita dah rasa cukup semua, kita akan mengejar lagi. Sebab kita rasa kita tak cukup lagi. Apa yang kita rasa puas? Apa yang kita rasa puas? Apabila kita dah hidup senang, kita boleh pakai kereta ni, duit berjuta-juta. Tapi mereka tidak akan puas. Sebab apa? Mereka tidak ada nilai agama, mereka tidak mencari Allah, mereka mencari dunia. Maka Allah Ta'ala sibukkan mereka dalam dunia. Walaupun mereka kaya, hidup mereka tidak tenang, tuan-tuan. Sampai ada orang-orang kaya yang nak tidur kena makan ubat pil penenang untuk tidur. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia cari dunia, kan? Dan ingatlah, tuan-tuan, kalau kita mencari Allah hari ini, pasti Allah Ta'ala akan mencukupi kita semua. Tuan-tuan lihat Tok Guru pondok kita semua, mereka tak ligan langsung dunia, tuan-tuan. Berdakwah, mengajak orang benda-benda yang berfaedah. Dunia cari mereka, tuan-tuan. Sampai mereka tak sempat, tuan-tuan. Sebab apa? Dunia mencari mereka. Hidup mereka cukup tenang, cukup mudah. Tak mahu kalau kita merasakan nikmat yang tu. Dan untuk akhir zaman ni juga, sihir akan berluar-luasa. Penyakit akan bermacam-macam penyakit akan ada. Ni kita baru diuji dengan coronavirus, tuan-tuan. Tak main lagi penyakit-penyakit yang lebih dahsyat lagi, yang akan kena musibah, yang akan kena fitnah pada umat Islam. Tak hati-hati, tuan-tuan. Hari ni bukan lagi hari untuk kita bersukaria. Marilah anak-anak muda, utamanya saya minta anak muda, baliklah, carilah balik ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan dahulu. Belajarlah, tak rugi, tuan-tuan. Tak rugi. Buat persiapan awal, sediakan payung sebelum hujan, Jangan sampai dah hujan baru kita kelang kabut nak cari payung, kan? Sebab tu kita tak kuat. Hari ni banyak persatuan-persatuan, tapi bergaduh sesama sendiri, tak puas hati sesama sendiri, kan? Semua pakat nak tunjuk gangster, semua pakat nak jadi tailong, semua pakat nak jadi abang long, ayah anda, kan? Tinggallah semua ni.
Tinggal lah nak jadi ayahanda ke, nak jadi abalung ke. Selagi mana kalau Islam kita dihina, kita masih duduk berpeluk tubuh, nak pergi membela agama pun tak berani. Nak jadi ayahanda apa, nak jadi abalung apa, simpanlah abalung tu dalam poket, tak guna lah. Orang tak heran lah hari ni ayahanda ke apa ke, orang tak heran lah. Kita semua akan mati tuan-tuan. Ayahanda ke mak apa lah sekali tuan-tuan, abalung ke tuan-tuan, kena sakit uji Allah Ta'ala, sakit uji gigi raya melupak tuan-tuan. Tak payah duk ayahanda lah, Allah Ta'ala bagi sikit lah, sakit paling kecil lah, Allah Ta'ala bagi sikit gigi raya melupak tuan-tuan. Raya sebab apa tuan-tuan? Bukan hal hebat, Allah Ta'ala hebat. Baik, kita cari ilmu Allah Ta'ala ni, ilmu yang mantapkan jiwa. Bila orang tengok kita dalam keadaan darurat, kegurunan akan datang. Seperti mana orang dahulu kalau seperti mana tok nenek moyang kita yang bawa ni tuan-tuan, yang bawa agama ni tuan-tuan, tok guru kita, Kiai Haji Saleh kita semua dulu tuan-tuan, Datuk Maharaja Lela, Si Puntung semua tuan-tuan. Dengar nama mereka saja, musuh dah petak menggigil, tak jumpa depan mata ni. Tak jumpa depan mata ni tuan-tuan. Ni saya nak sekat bang lah, yang mana pelik-pelik ni semua kita sekat bang lah. Semua orang biasa buat silap. Semua orang biasa buat silap. Saya pun dulu silap. Banyak benda. Jadi kita nak muhasabah diri. Sama-sama kita nak muhasabah, kita nak balik ke bangkai jalan. Jadi kita jadikanlah majlis-majlis ilmu. Banyakkanlah majlis-majlis zikir tuan-tuan, majlis-majlis kerohanian ni tuan-tuan, yang mana tok-tok guru ada ilmu-ilmu ni sampaikan. Dah sampai waktu, dah tiba dah masanya. Ini yang saya boleh beritahu. Kita bukan nak buat benda syirik pada Allah, bukan kita nak jadi terorisme, bukan kita nak jadi seorang pengganas. Tidak. Kita nak mantapkan jiwa anak muda ni, yang mana ada ilmu-ilmu, kehebatan Islam, ajaklah pada anak muda. Jangan mensyirikkan pada Allah, jangan buat benda-benda khurafat sudah. Ajak ilmu Allah, ajak ilmu yang Allah Ta'ala turunkan. Tak kira lah ilmu perang ke, ilmu panglima ke, ilmu rawatan ke, ajak, bagi cukup mantap dalam jiwa. Yang nak main yang akan datang ni, tuan-tuan mungkin tuan-tuan rasa saya cakap ni macam orang gila, tapi tuan-tuan tunggu dan lihat lah. Yang nak main pada kita ni akan datang ni lagi dahsyat tuan-tuan. Takut kita tak larat nak tepih. Takut kita tak larat nak tepih tuan-tuan. Fitnah akan berbeluasa dan akan bermacam. Saya bukan nak menakutkan siapa-siapa tuan-tuan, tapi ini janji Nabi SAW. Ini yang akan berlaku bila akhir zaman. Akan berlaku bermacam-macam, berbagai-bagai fitnah dan berbagai-bagai penyakit akan datang tuan-tuan. Jadi terpulanglah kalau hampa rasa cakapan saya ni sebagai orang gila, anggaplah saya orang gila, kan? Tapi tuan-tuan akan lihat 10-20 tahun lagi yang akan datang ni, lagilah bermacam-macam kematian yang mengejut. Nabi dah beritahu dah 1400 tahun lepas. Bila tibanya akhir zaman, mati yang mengejut akan tiba, muncul. Hari ni mati mengejut cukup banyak tuan-tuan. Duk makan minum di kedai kopi boleh jatuh mati tuan-tuan, tak ada sebab. Nak buat semua tu dia tahulah, hak tu lah, hak ni lah, hak tu lah, hak ni. Tapi dengan kata mereka akan mati dengan mengejut. Tak ada tanda-tanda. Apa tak? Faizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada semua yang bersalam. Macam lawak pun ada, tak apa. Nama saya lawak pun tak apa. Saya nak bina. Dia pun pakai gambar kucing. Tak apa, nama saya lawak pun tak apa. Nama saya binatang pun tak apa. Elok lah tuan-tuan. Nama saya binatang pun bagus. Sebab apa? Saya merasa diri saya lemah sikit. Tak payahlah buh elok kan. Sedangkan sahabat Nabi pun ada nama-nama binatang ni. Abu Hurairah bapak kucing. Kalau apa, Sayyidina Hamzah digelar sebagai Asadullah, singa Allah. Jadi tak rasa tak salah kot. Tok-tok nenek kita berjuang pun banyak nama Tok Gajah, banyak nama-nama yang pelik-pelik untuk kita ambil semangat. Allah Ta'ala menciptakan ni dalam bumi ni, kena faham.
binatang-binatang yang menggerunkan ni sebab apa? Binatang-binatang yang ganas ni sebab apa Allah Ta'ala jadikan? Untuk manusia juga. Allah Ta'ala dah kata dalam Quran. Saya nak beritahu, Allah Ta'ala kata dalam Quran, setiap apa yang Allah jadikan dalam setiap apa yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni adalah untuk manusia. Tak kira lah dia binatang buah ke, dia binatang tak buah ke, binatang berbisa ke, dia adalah manfaat pada manusia. Jadi kita kena faham lah tentang kejadian alam ni. Biarlah fake account ni semua tuan-tuan, mereka panas. Sebab bila kita bercakap ni, maka dah panas tuan-tuan. Sebab apa mereka panas? Sebab kena tanya diri mereka. Hati tu Allah Ta'ala, hati tak elok lah, hati tak elok. Binatang lebih baik daripada manusia tu ya. Binatang tak kerja orang kan. Orang binatang tak kerja orang, tak buat orang macam-macam kan. Kecuali jumpa terdepan apa kacau tempat dia, tu pun dikatakan apabila kacau tempat dia pun tak dikacau. Ni bukan saya nak ni lah tuan-tuan, sajalah melawak sikit. Pembalakan berlaku pun mereka kata manusia punya jahat ni. Pembalakan kan, hutan ditarah pun dikata bagus untuk binatang-binatang buah kan. Kesian mereka juga ada habitat masing-masing. Mereka juga ada tempat. Apabila kita manusia ni, bila kita rakus tuan-tuan, kita kacau habitat mereka kan. Lepas tu bila mereka keluar, maksud kita kata kita salahkan mereka. Padahal manusia punya kerja kan, buat pembalakan haram, buat pembalakan yang tu yang ni, kacau tempat-tempat mereka. Jadi itulah sifat manusia tuan-tuan. Wallahualam, kita tak boleh nak cakap pun. Saya orang kata cerita politik lah, apalah, tapi ini hakikat tuan-tuan yang ada hari ni. Naya lah semua. Macam mana dapat kontak perubatan nanti insya-Allah. Nanti kita akan beritahu nombor telefon dan tempat rawatan untuk mail buat rawatan. Saya minta maaf lah, orang nak suruh komen pasal pemimpin PAS dan UMNO pun saya tak berminat lah dalam politik. Politik ni tuan-tuan, saya nak cerita kan, yang ni kita sekat bang lah. Allah. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita kena cari orang yang cerdik lah tuan-tuan. Politik ni tuan-tuan, tak lebih tuan-tuan nak memecah belah kita ya tuan-tuan. Politik ni tak lebih untuk memecah belahkan umat saja tuan-tuan. Hang kata hang parti tu, hang kata parti A, parti B, parti C. Apa yang jadi tuan-tuan? Berpecah belah semua sendiri. Kita bergaduh semua sendiri. Yang kenyang perut kenyang, yang dapat projek besar-besar sampai dia tuan-tuan. Atas-atasan, awak mereka dapat projek besar-besar. Saya nak tanya lah pada semua penyokong-penyokong politik ni, mereka dapat projek besar-besar, mereka main bagi ke kat rumah lah. Cik Azman sokong parti A kan, sebab Cik Azman ni sampai sanggup bergaduh dengan parti B, sampai tak pergi makan kenduri walaupun adik-beradik. Ambil lah sikit. Saya dapat projek besar-besar ni. Cik Azman ambil lah 20,000, 30,000. Saya nak tanya, kita dapat dah? Kita tak dapat tuan-tuan. Tapi kita fanatik dengan politik hari ni. Kita dah jadi bergaduh sama kita, bergaduh sama umat Nabi SAW. Hang kata aku kata hang. Yang orang dia ni kata hang kapiak, hang nu kata hang ni yang tu, hang yang ni, hang ni ajaran sesat, hang tu lagu tu. Rugi tuan-tuan. Kita nak cari hari ni penyatuan. Sebab tajuk saya pun penyatuan. Kita nak cari penyatuan umat Islam. Kita bukan nak cari perpecahan umat Islam. Buat apa tuan-tuan? Saya biasa duduk dalam politik tuan-tuan, mengarut tuan-tuan. Saya beritahu, biar pergi kat mereka lah, mereka nak bergaduh lagu benar pun tuan-tuan. Kita ni yang baru kena cerdik tuan. Kita kena bersatu tuan-tuan. Bila kita umat bersatu ni, baru mereka takut tuan. Tapi kalau kita ni pun berpecah belah, mereka lagi syok tuan buat propaganda kan. Bergaduh sat, bersatu sat, bermuafakat sat, lagu tu sat, lagu ni kan. Saya tengok kadang-kadang kesian. Kesian pada siapa tuan? Kesian pada mengikut kan. Mereka kata nak muafakat, kita pun muafakat. Lagu tu lah, keluarkan dalil Al-Quran, guna ayat Quran habis semua bagai. Tak kena gaya pula dah kan. Berpecah pula.
Bergaduh pula ikut ni. Hang tak betul lah lagu tu. Ish. Kadang lawak pun tuan-tuan. Hak kaya tuan-tuan, hak dapat projek hak atas-atas. Hak bawah-bawah ni lebih-lebih tuan-tuan. Depa bergaduh dalam, ni saya cerita tuan-tuan. Depa bergaduh dalam parlimen. Habis bergaduh dalam parlimen, depa keluar boleh minum kopi sekali tuan-tuan. Kita ni bergaduh, berduri adik-beradik pun tak pi dah. No? Kita ni bergaduh tak tegak dah siapa pun. No? Rugi tuan-tuan, rugi. Cukup-cukup lah politik tuan. Saya dah semak kepala tengok politik-politik tuan-tuan. Sebab tu saya tak mau. Kita ajak lah, kita bersatu lah. Hang parti A ke, hang parti B ke, parti C ke, mailah kita duduk sekali. Kita muzakarah tentang ilmu Allah ni. Banyaklah kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Buat apa? Kita nak bergaduh sama kita hari ni. Apa manfaat kita dapat? Kita tak dapat manfaat, melainkan kita dapat perpecahan. Kita dapat kemurkaan Allah SWT. Sebab apa? Kita memecah belah sama kita sendiri. Buat apa tuan? Nak join penyatuan macam mana? Boleh, kita duduk sekali. Banyak NGO yang tidak bersangkut politik lah tuan-tuan. Joinlah NGO yang tidak bersangkut politik. Mainlah bersama-sama. Nak main duduk dengan kita pun boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Saya sendiri ada NGO saya tuan-tuan, NGO punya orang setara. Main duduk. Cuma saya tak baik pulihkan lagi. Saya tak fokus dalam NGO ni. Sebab saya ada benda saya tengah buat ni. Tunggu saat kita duduk sekali. Umat Islam tak kira lah bukan NGO pun tuan-tuan. Kita bersatulah umat Islam di atas ilmu ni tuan-tuan. Banyak kalau hadir dalam majlis-majlis ilmu, banyak kalau majlis-majlis zikir tuan-tuan. Tuan-tuan saya nak beritahu tuan-tuan, orang dulu tuan-tuan, mereka pergi perang tuan, bukan sebab semangat kekuatan senjata tuan-tuan. Tapi kita kena faham, ada yang zahir, ada yang batin. Ada kelompok yang keluar pergi perang, ada yang kelompok buat hubungan tali Allah ni. Macam keluar tabligh. Tuan-tuan bisa keluar tabligh kan? Mereka buat gash petang-petang tu kan? Ada Amir, ada apa lagi lah, saya pun lupa lama tak keluar tuan kan? Dulu lari kat tabligh main saya pun lari tuan. Bukan dekat tuan-tuan, saya pun lari. Rahaba, penunjuk jalan kan? Jadi ada ketua dalam rombongan nak pergi berdakwah ni kan? Jadi di situ mereka mesyuarat akan ada seorang, dia akan berzikir dalam masjid. Dia akan buat hubungan dengan Allah, tali tak putih. Maknanya dia akan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kelompok pergi jumpa orang manusia, pergi dakwah ajak main masjid. Kan, tak adalah 4-5 orang, mereka keluar pergi jumpa. Satu seorang, dia akan duduk jauh pada orang, dia akan berzikir. Sebab apa tuan? Nak bagi jadi kekuatan. Begitu juga kita nak berjuang tuan, kita kena ada ahli-ahli zikir. Jangan tinggal ahli zikir ni. Hebat tuan, mereka ni lah membawa hubungan. Tentera Osman, Ottomaniah dulu tuan, kerajaan Ottomaniah berperang menang saja tuan. Sebab apa tuan? Ada ahli-ahli tasawuf, ada ahli-ahli tarikat yang bila mana tentera keluar, mereka menjadi ahli zikir. Mereka menjaga hubungan dengan Allah, yang mana untuk pejuang-pejuang yang berjalan tuan. Kita kena faham ni tuan, benda-benda mesti kita tak tahu. Sebab tu musuh-musuh ni saya cerita sejarah lah tuan. Musuh-musuh ni takut dengan Islam. Sebab apa tuan? Sebab ada zahir dan batin keluar sekali. Yang kuat pergi perang, yang tak kuat ni pun bukan tak kuat apa, dia kuat amalan dia, hubungan dengan Allah, dia berzikir untuk mereka, bantu mereka dari jauh. Barulah datang pertolongan Allah. Barulah datang para malaikat menjadi tentera-tentera Allah. Ini sama hari ni tuan-tuan. Begitu juga dalam bidang rawatan tuan-tuan. Kita nak merawat, kita sakit, kita cerita kita sakit, atuk saya sakit, saya kena sihir. Selagi mana diri kita pun tak kuat zikir tuan-tuan, susah nak hilang sakit-sakit macam tu. Selagi mana diri kita juga tak kurang berselawat pada Nabi SAW, payah juga. Yahudi cukup takut dengan ahli sufi. Ya, sampai sebab tu hari ni tuan-tuan, penentangan ahli sufi hari ni, tuan-tuan bisa tengok lagi lah ahli sufi tu ni. Mungkin lah tempat tuan-tuan di kampung-kampung ada lagi. Di Banak-Banak ni nak cari geng-geng tarikat kan, geng-geng tabligh ni tuan, dah jadi kurang lah saya nampak. Dulu banyak tuan-tuan, hari ni dah kuih tak ada lah kita tengok kan. Saya tak tahu sebab apa tuan-tuan kan.
Tuan fikir tengoklah apa yang saya cakap ni betul tak betul. Orang nak pakai kepiah pun malu, orang nak simpan janggut pun malu. Tambah lagi orang nak pakai jubah, nak jalan dalam mall pun orang rasa malu. Sebab apa tuan? Dakwah mereka ni, dakwah kaum musyrikin ni, dakwah kaum kafir, laknatullah yang melawan ke apa perintah-perintah Allah ni, mereka dah cuba upaya, sedaya upaya untuk menghancurkan, untuk menyesatkan umat Islam dengan pelbagai-bagai cara tuan-tuan. Tak salah kita pakai t-shirt ke apa tuan-tuan, tak salah tuan-tuan. No, tak salah. Bawa lah imej Islam. Tapi inilah agenda-agenda mereka tuan-tuan. Nak cari ahli tarikat susah sekarang. Tuan-tuan, susah nak cakap. Dia akan main ahli-ahli kebatilan banyak tuan-tuan. Jadi sama-sama lah kita tuan-tuan akhir zaman ni tuan-tuan. Banyak-banyak lah muhasabah. Bukan saya nak ajak tuan-tuan muhasabah, saya pun kena muhasabah diri. Banyak lah, saya pun tak mau lah tuan-tuan. No? Cukup lah dengan zaman-zaman ni tuan-tuan, saya dah, saya tak mau dah tuan. Cukup dah, saya sampai dah. Dah dapat dah alamat-alamat, no? Jadi kita dah tahu dah setakat mana tuan-tuan. Jadi kita baliklah kepada tadi Allah. Buatlah hubungan dengan Allah. Banyakkanlah zikir. Jangan takut zikir lah nama Allah. Kuatkanlah mantap. Carilah guru yang betul-betul guru. Jangan cari guru yang boleh menyesatkan kita. Carilah guru yang betul, no? Tapi guru yang betul yang ni banyak dah sembunyi, tersembunyi tuan-tuan. Yang banyak guru hari ni tuan-tuan, minta maaf saya cakap, yang banyak ustaz-ustaz hari ni semua ustaz-ustaz duit tuan-tuan. Saya tak percaya tuan-tuan sebenarnya. Saya bukan nak menuduh siapa-siapa tuan-tuan, tapi tuan-tuan sendirilah menilai apa percakapan saya hari ni. Nak cari guru yang ikhlas mengajar ilmu hari ni dah kurang tuan-tuan. Dan ustaz-ustaz macam ni dia duduk dalam keadaan bersembunyi di dalam hutan-hutan, kampung-kampung jauh-jauh, pedalaman-pedalaman. Tapi nak cari ustaz yang populariti, jangan nak cari ustaz yang apabila dia nak belajar, dia nak ajak kita kena bayar duit berpuluh-puluh ribu, berlambak ni tuan-tuan. Dan mereka bukan menyampaikan ilmu, mereka menyampaikan populariti mereka sebagai nak mencari pengikut-pengikut yang banyak, tapi bukan hakikat kualiti ilmu tuan-tuan. Sebab apa saya kata tuan-tuan, ramai orang dengar ceramah mereka tuan-tuan, tapi tak dapat tuan-tuan. Tak dapat apa pun tuan-tuan. Syok, seronok angkat mereka. Sebab apa? Bayar duit mahal-mahal. Oh, ustaz ni terkenal, oh ustaz ni power, oh ustaz ni best cakap dia. Tapi tak dapat apa. Tok-tok guru dulu, tok-tok guru dulu cakap sikit ya tuan-tuan. Kita pergi jumpa mereka bagi 2-3 patah cakap apa. Tak cakap banyak, bukan bagi nasihat panjang-panjang sejam 2 jam. Nasihat dalam 10 minit, 15 minit tuan, paling lama 15 minit. Tapi dia punya kesan itu mendalam balik fikir 7 hari 7 malam. Apa tu guru ni nak bagi tahu aku dia? Apa benda dia cakap macam ni? Tu dia. Tu ilmu yang bermanfaat tu. 7 hari 7 malam baru dia fikir apa benda ni? Apa benda tu guru ni dia bagi tahu. Macam Pak Sumit, Pak Sumit kalau apa ni, Bukit Temaga. Dia tak cakap banyak-banyak Pak Sumit ni. Saya bisa jumpa dengan dia. Saya bisa ziarah dia. Dia bagi nasihat bukan banyak tuan-tuan. Dia bagi ringkas-ringkas. Dia kias-kias kita. Balik hang lah pening kepala nak fikir. Apa benda Pak Sumit ni nak beritahu ni? Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tidak mengejar duit. Mereka tidak mengejar macam-macam ni tuan-tuan. Jadi ilmu mereka ni berkat manfaat tuan-tuan. Manfaat yang tak menghapuskan sunnah Nabi, yang tak, Allah tuan-tuan sendiri fikirlah. Tuan-tuan sendiri fikirlah hari ni apa yang ada. Betul tak betul saya cakap tuan-tuan? Hari ni nak panggil ustaz-ustaz kena keluar duit beribu-ribu, banyak ribu tuan-tuan. Kita faham ustaz pun nak hidup. Saya tak ada masalah tuan-tuan kalau kita nak pergi, tapi ada ustaz yang deal harga mahal-mahal. Takat 5,000 dia tak mau main mengajar tuan-tuan. Kurang-kurang mau 10,000 nak main mengajar satu masjid. Bukan tak ada tuan-tuan. Benda ni ada, benda ni berlaku. Benda ni berlaku tuan-tuan. Bukan saya cakap ni kosong. Bukan saya cakap ni nak fitnah ustaz. Dah, benda ni berlaku tuan-tuan. Takat 5,000 hang panggil ustaz lain kan mai. Kalau anak aku ni mau lah 10,000 boleh lah. Lebih kurang 7,000 boleh. Aku main mengajar di masjid apa. Dia PA dia bercakap. Dia tak cakap, dia bagi PA dia bercakap.
kata ustaz kalau nak main dia kena lebih kurang 10,000, paling kurang 7,000 boleh lah semalam kan. Sebab kita nak menguruskan kos tu dia. Nak main ajak ilmu Allah, Allah Ta'ala bagi ilmu ni secara percuma nak beritahu tuan-tuan. Tak salah kita nak bantu ustaz-ustaz kita, bagus. Tapi bila kita letak sesuatu benda yang menyusahkan, macam contoh masjid-masjid di kampung yang tak banyak sangat dapat dana-dana kan. Bila kita meletakkan menyusahkan orang ni macam mana tuan-tuan rasa? Tak apalah masjid kaya, tak apalah tuan-tuan. Masjid-masjid kampung ni bukan semua orang kaya nak dengar, orang kampung pun nak dengar juga. Tapi bila mereka meletakkan harga-harga cas-cas yang lebih-lebihan ni, apa akan berlaku dalam ilmu ni tuan-tuan? Sedangkan Allah Ta'ala beri ilmu ni secara percuma. Allah Ta'ala beri ilmu Allah ni secara percuma. Tapi dia lah, bila orang dah menunggang agama ni macam-macam kan. Sama juga lah rawatan tuan-tuan. Dah terkenal sikit dah tuan-tuan, mula cas banyak macam-macam kan. Dah cas dah beribu-ribu kan. Saya ni kalau nak buat duit tu, saya tak pakai lah kereta Sagar ni tuan-tuan. Nak abang apa kan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau saya nak buat duit, saya nak cerita ni lah kan. Bukan saya nak belagak tuan-tuan lah, dengan nama yang saya ada hari ni, dengan keadaan setempat yang saya ada lah ni. Kalau saya nak buat duit, saya tak pakai ni kereta Sagar ni tuan-tuan. Saya tak pakai EFI buruk tuan-tuan ni saya tak pakai. Saya pakai benda lain. Saya boleh pakai Wildfire, saya boleh pakai lebih pada tu, saya boleh pakai kan. Orang nak ni panggil saya ni nak bayar berpuluh-puluh ribu berlembuk. Hang sebut puluh-puluh ribu, hang simpan duit hang, beritahu aku tak pi lah kan. Saya bukan saya belagak. Tanya lah siapa yang bisa deal dia. Bisa deal dengan PA saya, abang dia tak ayah harga, abang ada Assalamualaikum. Tak pi lah, saya tak pi lah saya tak pi tapi kalau orang tak harga, kita pi bantu tak apa, dia ada setakat mana dia bagi lah. Ada yang dia bagi lebih, ada yang bagi banyak, ada yang bagi sikit. Kita kena terima lah, redha lah. Dan beritahu yang tu tuan, kalau saya ni nak buat duit tuan, tak pakai Sagar lah tuan. Saya pakai benda lain tuan Tapi kita bukan fikir macam tu tuan. Amanah ilmu ni amanah, nak bantu orang ni amanah kan. Cuma saya jual produk sikit yang tu lah tuan. Yang link ni saya tak payah sebut lah, tak payah cerita lah apa yang kita buat. Sebab tu saya kata tuan, orang yang beli produk saya dah beritahu. Orang yang main berubat dengan saya, hampa bukan setakat dapat main berubat dengan aku, hampa bukan setakat main beli produk minyak kasturi aku, hampa dapat link apa dia, hampa dapat pahala sedekah sama-sama. Aku ambil duit daripada untung hampa bagi hang tu, untung hampa main pergi buat rawatan, untung hampa beli minyak aku cari pula orang susah kan. Berapa orang sampai pening saya, tu patut bagi senang tu dulu. Tak payahlah, aku cukup lah. Awak siapa kalau aku naik Sagar, aku tak sampai ke negeri Selatan. Aku naik Sagar, aku tak sampai ke negeri Johor. Semua aku sampai lambat dengan cepat boleh duduk tak kena hujan tuan-tuan. Sama tuan-tuan, sama hang naik Wildfire pun tak kena hujan, hang naik Sagar buruk pun tak kena hujan. Sama tuan-tuan kan. Duk ngurung ni iblis duk kacau hati ni. Bukan saya pun tak dikacau. Terengi kau nak pakai kereta tu, terengi kau pakai kereta ni, tapi pakai Allah Ta'ala bagi aku hidup cukup dah Allah Ta'ala bagi anak isteri aku tak kena penyakit tu teruk pun dah, alhamdulillah rezeki dah besar lah tu kan. Jadi buat apa lah kita lah ni tu dalam Wildfire jadilah kan. Luak Sagar dalam Wildfire pun jadi lah InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya beritahu tuan-tuan, insyaAllah lah tuan-tuan, apabila pusat rawatan di Bidung ni akan buka, kita akan buat rawatan. Dan juga seminggu, kemungkinan lah dalam sebulan sekali ataupun 2 kali, saya akan buat kelas zikir tuan-tuan majlis zikir, mantapkan jiwa rohani zahir dan batin kita tuan-tuan. Jadi dah sampai waktu tiba masanya. Saya pun ni saya tak mau dah pelik-pelik ni semua tuan-tuan. Saya dah beritahu saya tak mau dah pelik-pelik. Saya sendiri pertama sekali saya lah kena muhasabah diri dulu sebelum kita nak buat majlis-majlis ni. Saya lah kena lebih dekat sikit dengan Tuhan. Jadi insyaAllah saya nak ajak pemuda-pemudi, pemuda-pemuda Islam dapat join
di kelas-kelas kita, insyaAllah tuan-tuan. Kelas ni bukan nak buat duit tuan. Dah. Apa main lah, bawa lah ikhlas tu datang lah, insyaAllah. Kita sama-sama kita kuat mantapkan jiwa kita zahir dan batin, insyaAllah. Kita main tuan, insyaAllah. Bukan saya nak cari pengikut tuan, tidak. Tapi saya nak pemuda yang ada kualiti Islam, pemuda yang tidak gentar dengan musuh-musuh Allah, pemuda yang tak fikir langsung tentang hal-hal dunia, insyaAllah. Cak percaya tuan-tuan, dunia akan ligan dia ni sekali. Itu saja, insyaAllah. Kita akan buat tuan-tuan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang tu doa pada saya tu, saya ucapkan amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak-banyak, insyaAllah tuan-tuan. Tu nak pergi mana tu? Saya nak pergi ke pusat rawatan saya lah, nak pergi tengok Sat. Baik, saya mau ni baik-baik, insyaAllah. Ada kerja kosong tak tahu. Abang Ipak saya kat Melaka, insyaAllah. Saya sebab saya tak sempat tuan. Jadi pekat-pekat main lah, insyaAllah. Buat rawatan majlis zikir, insyaAllah kita buat. Dah sampai waktu dan tiba masa ketiganya, saya dah beritahu, saya akan buat. Dia manusia ni kita kena macam tu tuan. Ada time kita jadi macam tu, ada time sebab apa? Ada sebab dia. Walaupun saya kena kes mahkamah soal dulu kalau ni kan, tak apa. Saya rasa puas tuan. Pertama saya boleh berjuangkan agama saya. Pertama saya boleh berjuangkan agama Islam saya, agama bangsa tanah air saya. Saya kena tindakan, saya redha kan. Saya beritahu ke anak-anak ni apa kena ni sebab memperjuangkan agama, bukan saya pergi rogo orang kan. Saya nak kena ni tuan, saya pergi lawan bomo kan. Alhamdulillah lah. Bukan semua kita dapat merasa bila kita lawan bomo kan. Benda-benda yang dia buat, benda-benda kesyirikan. Cucuk-cucuk gambar orang buat syirik ni kan. Kita nak kena dakwa pula. Tak ada masalah. Benda ni semua matter tuan. Adab perjuangan ni biasalah. Didakwa, dipenjara, dihukum, biasa. Kalau tak mau jadi pejuang, jangan jadi pejuang. Perjuangan bukan semudah kata-kata di mulut, tetapi sekuat mana hati kita boleh terima dugaan ni. Bukan sikit tuan. Kalau ni saya dah slow down sikit. Dulu tidak tuan, saya beritahu lah tuan, balai polis rumah kedua saya, mahkamah rumah ketiga saya tuan. Saya bukan bini empat tuan, tapi balai polis adalah rumah kedua saya, mahkamah adalah rumah ketiga saya. Saat-saat daripada tu pergi mana tu? Pergi mahkamah. Saya pergi balai. Sebab banyak sangat dipanggil, disiasat, mengikut akta-akta tu, mengikut siasat. Sebab apa macam ni, sebab apa. Biasalah. Biasa. Baju jual tak tu? Ni baju ni tak jual dah. Nanti kita buat baju lain, insyaAllah. Bukan senang tuan. Baik dia semua nak telan. Ada hari kita pun down, ada hari kita sedih, ada hari saya teriak tuan. Saya takut. Ada hari saya takut. Ada hari saya, tapi saya fikir inilah perjuangan. Macam ni perjuangan tu. Bukan senang bercakap ni. Bercakap lah Facebook senang bercakap perempuan. Tapi bila turun ke medan dia, buat bila kena panggil, baru tahu macam ni. Yang kaki-kaki sembang lah Facebook, saya tak tahulah, boleh sembang lah. Tapi bila turun, apa tak turun kan, tak apalah, happy lah. Bukan kita berdoa lah pada mereka semua, insyaAllah. Nak nombor tu saya bukan tak mau bagi tuan-tuan, nanti saya bagi insyaAllah. Buat masalah ni saat pengurusan saya tengah set up saat tempat rawatan saya, InsyaAllah boleh InsyaAllah siapa-siapa nak bersama saya nanti main di pusat rawatan. Kita akan buat ada hari-hari berzikir, kita berkumpul, kita berzikir kerana Allah. InsyaAllah kita duduk, kita bina kita bina balik penyatuan umat Islam sesama kita tuan-tuan. Tak kira parti mana pun saya terima tuan. Cuma saya minta satu lah, bila main di sini janganlah cerita Pak Parti, buang jauh sebab Pak Parti tuan. Kita nak ada penyatuan saja. Main duduk bersama-sama kita berjuang lillahi ta'ala. Bantu orang dulu. Pertama kita buat kebajikan dulu tuan-tuan. Kita sediakan diri kita buat kebajikan, bantu orang yang susah, InsyaAllah. Kita duduk diam saat tuan. Biar kita jadi umpama harimau kumbang tuan. Dia duduk atas pokok tuan, malam-malam waktu malam orang tak nampak lah. Dia duduk atas tunggu mangsa tuan. Jadilah macam tu tuan. Faham lah apa yang saya cakap ni tu. Jadi seperti harimau kumbang tuan. Singa simpan sat
no, singa ni simpan sat. Ada waktu dan ketika kita keluar singa ni, no. Tapi buat masa ni terjadi harimau kembang, pekat-pekat jadi harimau kembang. Berbisa, ganas. Tapi orang tak nampak lah. Dia duduk atas pokok. Dia duduk tunggu mangsa dia, silap langkah dia terjun. Jadi macam tu. Senap, no, perhati tengok elok, dengar elok kan, apa semua. Sampai dah waktu kita terjun, masa tu dah keluar lah. Apa nak jadi singa pun tak apa, no? Buat masa ni kita jadi relax. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sekadar itu saya mohon ampun dan maaf pada bicara saya. Saya sendiri nak berubah ke jalan saya tak mau dah. Pelik-pelik tuan-tuan, nak jadi taiko ke mailong ke tuan tu semua mengarut tuan-tuan. Mengarut dari pergi siapa tuan. Baik saya cari ni, no, betul-betul nak jadi taiko, carilah taiko ni, ilmu Allah, baru jadi taiko. Nak jadi apa? Saya minta maaf lah, no. Bukan saya mempetikai, bukan saya menghina, tidak kan. Nak jadi taiko balung kau, nak jadi ayah anda pun tak apa. Bagilah cukup dulu, no. Kita dengan Allah Ta'ala ni kuat tak kuat lagi. Malu kalau kita jadi balung ayah anda, taiko, tailong apa semua ni. Dengan Tuhan pun kita tak betul lagi. Nak jadi taiko macam mana? Nak jadi tu jadi taiko jurus jak boleh nak jadi ayah anda ke mana tuan? Anak bini kita sendiri kita tak boleh nak kontrol lagi tuan. Anak bini kita tak boleh suruh mereka ikut perintah Allah lagi tuan. Ikut ajaran Allah lagi tuan. Kita nak jadi ayah anda apa lagi, no? Simpan sat, no, simpan lah ayah anda hang tu kan. InsyaAllah jadi macam arwah Abang Ali. Ambil semangat arwah Abang Ali, no. Nak jadi taiko tak, bila sebut pasal hina nama Nabi, hina nama Allah, hina agama Islam, keluar. Tak apa, lepas tu kena tangkap. Tu cerita dalam muda kan. Dia tak biar, memang dia ganas. Tapi bila hangkau duduk dengan dia jadi lembut, seorang penyayang. Arwah Abang Ali ni saya nak beritahu hampa. Hampa tengok dia memang dahsyat ni. Deraka dia jadi tak sedap ke badan. Tu masa orang buat yang hina agama. Tu pasal orang mempercayai umat Islam. Tapi kalau hampa pergi duduk dia biasa macam saya tuan, orang yang cukup penyayang, orang yang cukup Allah. Saya tak tahu nak cerita tuan, sebab tu saya down. Bila arwah Abang Ali tak ada, saya down. Selalu panggil telefon saya, adik sihat adik, adik buat apa adik kan. Bila adik nak turun KL, bila kita nak sembang, tu Abang Ali, arwah Abang Ali saya nak beritahu. Aku hina insan biasa yang tidak sempurna, ya AMN kita, no? Jadi macam tu senang, no. Tu duk jadi anda tu teruk sangat, no. Nak tunjuk kepala gangster lah apalah semua ni tak payahlah, no. Kalau anak bini kita sendiri kita tak boleh nak kontrol lagi, kita tak boleh nak bawa mereka dekat dengan Allah, sabar selalu. Bawa lah diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak bercakap pandai tuan, kita buat lah insyaAllah, sama-sama kita buat. Tak marah kan, siapa nak jadi ayanda apa pun boleh, tak ada masalah, no? Tapi ingatlah satu, no? Ingatlah apa yang kita junjung, apa yang kita buat. Tak mahu saya mahu banyak lah, payah. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan. Ampun dan maaf daripada saya tuan-tuan. Jika mulut saya pisau berkata-kata bercakap pedih ni tuan, pisau lah. Tak cakap pedih ni kadang-kadang orang tak terasa. Kena cakap pedih sikit dia orang terasa. Biarlah orang marah maki saya pun tak apa. Jadi hampa sampailah apa yang aku cakap tu. Jadi saya mohon nak ampun. InsyaAllah nanti saya beritahu balik rawatan bila start bermula. Nanti pakat-pakat kita jumpa insyaAllah. Kita bina balik, kita bina ukhuwah sama kita umat Islam. Kita insan yang lemah, insan yang berdosa, selalu melakukan kesilapan, tak malu bila kita buat dosa. Kita mohon maaf dan ampun kepada Allah SWT. Dari situ saya mohon ampun dan maaf sekali lagi. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.